Assalamualaikum dan salam sejahtera. Detik 8 hari ini bersama saya Rashid Azim. Sebelum itu kita tinjau tajuk-tajuk utama hari ini. Pelajar jual ijazah USM palsu. Tidak boleh bayar cukai pendapatan dengan kad kredit. Dan golongan istimewa Kelantan dapat tiket bas henti-henti percuma. Pelbagai tipu daya dilakukan untuk meraih pendapatan melalui internet. Terbaru, aktiviti pemalsuan ijazah secara online terbongkar dengan penahanan 3 penuntut Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA oleh polis di Kampar, Perak semalam. Penahanan dibuat selepas sebuah universiti awam di sini membuat laporan polis ekoran maklumat bahawa ada beberapa pelajarnya terlibat dalam aktiviti pemalsuan dokumen ijazah dan diploma bulan lepas. Polis menubuhkan satu pasukan khas untuk menangani kegiatan ini. Siasatan polis membawa kepada penahanan 3 penuntut IPTA berusia sekitar 20-an di sebuah rumah di Kampar. Siasatan juga mendapati ketiga-tiga penuntut ini telah menggunakan komputer bagi mengeluarkan sijil palsu. Siasatan lanjut juga mendapati antara sijil palsu yang dikeluarkan kumpulan ini ialah diploma, ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda. Penuntut yang ditahan di Perak dibawa ke IPD Timur Laut di Pulau Pinang untuk siasatan lanjut. Ketua Polis Daerah Timur Laut mengesahkan penahanan pelajar terbabit. Bayaran cukai menggunakan kad kredit tidak lama lagi akan dimansuhkan. Ini kerana Kementerian Kewangan tidak mahu orang ramai mengambil hutang bagi membayar hutang lain. Lembaga Hasil Dalam Negeri melalui Pegawai Perhubungan Awamnya Masrun Maslim berkata bagaimanapun LHDN berharap bahawa cadangan itu boleh dilaksanakan pada masa akan datang. Beliau berkata LHDN telah menerima banyak cadangan daripada orang ramai melalui surat, email serta maklum balas daripada Semina yang mendesak kerajaan untuk membenarkan cukai yang perlu dibayar menggunakan kad kredit. Menurut beliau, analisis kebaikan dan keburukan perlu dilakukan bagi membolehkan pilihan pembayaran sedemikian. LHDN menerima lebih 2 juta borang secara e-filing pada tahun ini berbanding dengan 1.8 juta bentuk dalam tempoh yang sama tahun lepas. LHDN bertujuan untuk mengumpul 110 bilion ringgit dalam cukai tahun ini. Golongan rakyat istimewa di Kelantan diberikan tiket percuma bagi perkhidmatan bas henti-henti Cityliner berjumlah 1.6 juta ringgit selama setahun. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata sebanyak 10,000 tiket prabayar percuma setiap bulan kepada golongan istimewa terbabit termasuk orang kelainan upaya OKU, ibu tunggal, orang miskin dan anak yatim. Pemberian tiket bas secara percuma yang pertama di negara ini adalah atas keprihatinan kerajaan pusat bagi meringankan beban hidup golongan tersebut di Kelantan. Inilah dalam usaha syarikat untuk menambah baik lagi perkhidmatan untuk rakyat Kelantan. Hari ini juga kita menyampaikan voucher bernilai 1.6 juta ringgit. OKU ataupun ibu tunggal ataupun orang miskin dapat menggunakan perkhidmatan Cityliner secara percuma. 10,000 voucher ini disediakan kepada 10,000 rakyat Kelantan yang layak untuk menerimanya. Nilainya 1.6 juta. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Pelancaran Bas Mesra Alam pertama Cityliner di Kelantan di sini hari ini. Mustafa yang juga pengurusi Badan Perhubungan UMNO Kelantan berkata, Jabatan Kebajikan Masyarakat akan menentukan mereka yang layak untuk menerima tiket bas percuma berkenaan. Beliau berkata kerajaan pusat juga memberi dana sebanyak 16 juta ringgit kepada syarikat bas tersebut bagi menampung kerugian operasi hampir 10 juta ringgit setahun sejak 3 tahun kebelakangan ini. Pada 19 Disember lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan dana 400 juta ringgit bagi menyelamatkan perkhidmatan bas henti-henti di seluruh negara yang terjejas berikutan masalah kewangan untuk menjaga kepentingan rakyat yang bergantung kepada perkhidmatan awam itu. Dan dalam konteks di Kelantan ini, Cityliner yang telah terhenti operasinya 11 hari mula beroperasi semula setelah kerajaan
menyediakan dana sebanyak 16 juta ringgit lah setahun. Ini adalah untuk menampung kerugian besar yang dialami oleh syarikat, kira-kira RM1 bagi setiap kilometer bas jalan. Syarikat rugi RM1. Jadi itulah asas perkiraan 16 juta. Sejak kerajaan pusat memulakan skim tersebut, maka bas-bas Citiliner sudah kembali beroperasi dan hari ini ada 150 buah bas, dan ini melegakan rakyat Kelantan kerana 11 hari apabila perkhidmatan dihentikan, ini telah menimbulkan banyak masalah kepada masyarakat Kota Baru dan luar bandar dan kanak-kanak sekolah. Kanak-kanak sekolah ramai mereka bergantung kepada perkhidmatan disediakan oleh Citiliner, ya. Jadi kita bersyukurlah kerana hari ini segalanya berjalan dengan baik. Selain itu, Kelantan telah dihantar 10 buah bas baru oleh pihak Transnational. Bas ini menggunakan gas mesra alam, ya. Bukan saja gas tapi aircon semua bas ini. Inilah dalam usaha syarikat untuk menambah baik lagi perkhidmatan. Citiliner, pengendali bas henti-henti milik Konsortium Transnational Berhad KTB, kini mempunyai 150 buah bas yang beroperasi di seluruh Kelantan dengan jumlah penumpang kira-kira 20,000 orang sehari. Sementara itu, Badan Perhubungan UMNO Kelantan menyerahkan kepada polis untuk menyiasat tuduhan mengenai berlaku penyelewengan dalam pentadbiran Kelantan Golden Trade Center Sdn Berhad. Bagai ayam dibawa ke kepuk. Peneroka Felda terutama yang menerima tawaran memiliki saham Felda Global Ventures Holding Berhad (FGVH) gembira mendengar berita prestasi cemerlang harga saham tersebut di Bursa Malaysia. Tinjauan WBC di Felda Tun Gafar Baba, Bukit Sengeh di Jasin Melaka mendapati peneroka yakin tawaran memiliki 800 unit saham FGVH menjanjikan pulangan berlipat kali ganda. Rata-rata lebih ramai peneroka berpendapat penyenaraian FGVH menjanjikan masa depan cerah bagi generasi Felda. Walau bagaimanapun masih ada bantahan daripada sebilangan kecil peneroka selepas disajikan dengan pelbagai cerita negatif pihak pembangkang berkaitan penyenaraian firma tersebut. Namun kepercayaan kepada pucuk pimpinan negara ini semakin menjadi kenyataan apabila harga saham terus melonjak bagi peneroka Abdullah Osman yang berusia 70 tahun dan menjadi warga Felda sejak tahun 1974. Beliau tidak bercadang menjual sahamnya, sebaliknya mahu menambah pembelian saham FGVH. Harapan masa depan lah, ekonomi kita akan meningkat. InsyaAllah. Bagi kerajaan Tun Najib ni, semoga generasi yang akan datang sebagai anak-anak pun merasa yang senang. Rata-rata peneroka amat berpuas hati dengan kenaikan harga saham. Saya sangat gembira lah kerana saham yang baru-baru dinaikkan ni telah naik ke paras yang sangat tinggi ni. Dan baru ini hari pun saya dengar sesuatu khabar pun naik lagi 2 sen. Jadi memanglah saya sangat gembira. Dah memberikan peluang yang terbaiklah kepada peneroka-peneroka, dan kita memang tidak berhajat nak jual, biarlah sampai bila-bila yang kita mengharapkan supaya dapat dia punya bonusnya setiap tahun. Jadi apa yang kerajaan rancang itu adalah memberikan kebaikan khususnya kepada peneroka. Jadi pada saya ini amat baik sekali lah, dan amat beruntunglah bagi kita peneroka yang mana kita dulu memang tak tahu apa itu saham. Jadi hari ini barulah kita tahu rupanya saham ni akan memberikan lonjakan yang begitu tinggi sekali. Kini terdapat lebih 100,000 peneroka Felda di seluruh negara dan dilaporkan majoritinya menyambut baik penyenaraian FGVH.